salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents MY. Speaker Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul dikatakan sendiri mengaku yang beliau ada meletakkan kamera tersembunyi dan mikrofon yang tidak di-mute dalam Dewan. Katanya dia boleh tahu semua yang berlaku, termasuklah apa yang dibisikkan ahli parlimen. Kawan-kawan, kalau betul benda ini berlaku, bukankah itu macam Big Brother mengintai kita dalam parlimen? Dan sekarang Perikatan Nasional terus mengecam tindakan itu. Siap kata yang ia boleh jatuh di bawah jenayah menghendap mengikut Seksyen 507E Kanun Keseksaan. Serius, speaker sendiri yang sepatutnya menjadi pengadil neutral kini dituduh membuat benda yang menyalahi undang-undang. Adakah ini satu penyalahgunaan kuasa ataupun sekadar salah faham? Ketua WIP Pembangkang, Taqiyuddin Hassan yang juga seorang peguam, tegas kata yang ini bukanlah satu hal yang main-main. Apabila Johari menggantung ahli parlimen Pendang, Awang Hashim, selama 10 hari atas alasan bukti daripada peranti yang digunakan, Perikatan Nasional mula bangkitkan persoalan. Macam mana seorang speaker boleh secara terbuka kata yang dia pasang kamera dan mikrofon tersembunyi? Kalau dalam dunia pekerjaan biasa, itu boleh dikira pencerobohan privasi. Soalnya, adakah Dewan Rakyat sekarang jadi seperti bilik yang penuh perisik? Atau adakah speaker menggunakan alasan itu untuk menutup tindakannya? Inilah yang jadi bahan kecaman besar-besaran. Lebih parah lagi, isu ini bukan berhenti di situ sahaja. Perikatan Nasional turut membangkitkan satu lagi kontroversi melibatkan Johari. Ketika Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq sedang berucap, speaker dikatakan membuat komen seksis. Menurut Hansard Parlimen, Johari menyuruh Fadlina untuk rapatkan mikrofon kerana suaranya kedengaran seksi apabila terlalu jauh. Ahli parlimen lain ketawa, tetapi Fadlina Siddiq cepat respon dengan tenang dan kata beliau, "Tuan Speaker, suami saya tengok live ni." Nah, ramai yang mungkin menganggap ini gurauan, tetapi kalau ikut peraturan mesyuarat 36/4, kenyataan seksis ataupun yang menghina boleh dikenakan tindakan. Jadi, kenapa bila speaker yang buat seolah-olah tiada tindakan? Nah, disinilah Perikatan Nasional nampak double standard yang mereka jadikan hujah untuk menekankan isu ini lebih jauh. Kalau kita imbas kembali, bukan kali pertama isu kenyataan seksis dibangkitkan dalam parlimen. Pada tahun 2020, Datuk Aziz Rahim, masa itu ahli parlimen Baling, kena arah minta maaf kepada Kasturi Pato dari Batu Kawan sebab membuat komen pasal warna kulit yang gelap. Masa itu, Speaker Azhar Azizan Harun tegas gunakan peraturan mesyuarat untuk menghukum Aziz. Jadi kalau dulu boleh ambil tindakan, kenapa sekarang bila speaker sendiri yang buat, senyap macam tiada pula apa-apa yang berlaku? Nah, disinilah letaknya percanggahan yang membuatkan pembangkang rasa ada pilih kasih. Dan isu ini sebenarnya bukan kecil. Ia berkait terus dengan kredibiliti institusi parlimen. Kita kena faham, Speaker Dewan Rakyat bukan sembarang jawatan. Dia adalah simbol ketelusan dan keadilan dalam parlimen. Kalau speaker sendiri didakwa melanggar undang-undang, sama ada isu menghendap ataupun membuat kenyataan yang dianggap seksis, ia menjejaskan imej institusi paling penting dalam demokrasi negara. Dan Perikatan Nasional nampak peluang besar itu untuk melakukan serangan dengan alasan bahawa speaker sudah hilang kredibiliti. Malah kenyataan Taqiyuddin menunjukkan Perikatan Nasional serius ingin menimbangkan langkah undang-undang atau sekurang-kurangnya tindakan rasmi. Bayangkan, kalau betul kes ini dibawa ke mahkamah, adakah kita akan lihat sejarah baru di Malaysia di mana seorang speaker disiasat atas tuduhan menghendap?
Tapi mari kita masuk pula ke bagian yang paling panas, yaitu persoalan-persoalan kontroversi. Kalau betul ada kamera dan mikrofon tersembunyi yang boleh rakam semua percakapan, adakah ini bermakna setiap kali perbualan sulit ahli parlimen, termasuklah strategi pembangkang, boleh diintip? Bukankah itu memberi kelebihan besar kepada pihak kerajaan yang mungkin menggunakan maklumat itu untuk kepentingan politik? Dan kalau begitu, adakah Dewan Rakyat ini masih ruang demokrasi ataupun sudah menjadi ruang kawalan? Inilah soalan yang bagi saya sangat membimbangkan. Kita kena tanya, adakah ahli parlimen masih boleh bercakap bebas ataupun mereka sudah takut kerana setiap bisikan boleh direkam? Kalau benar, ini bukan sekadar isu speaker, tetapi isu besar tentang integriti institusi. Ada juga satu lagi sudut yang orang ramai mungkin tidak nampak. Kalau speaker boleh membuat kenyataan macam saya letak kamera tersembunyi secara terbuka, adakah itu betul-betul berlaku ataupun sekadar ugutan psikologi untuk menunjukkan kuasa? Kalaulah ia sekadar ugutan, itu tetap salah kerana speaker tidak boleh mempermainkan kedudukan untuk menakut-nakutkan ahli parlimen. Tetapi kalau ia benar-benar berlaku, ia lebih serius kerana ia masuk kepada pencerobohan hak peribadi. Jadi kedua-dua situasi ini bermasalah. Apapun, rakyat berhak tahu kebenarannya. Dan Perikatan Nasional tahu, dengan menjadikan isu ini besar, mereka boleh tekan kerajaan dengan naratif ketelusan dan kebebasan bersuara. Persoalan besar untuk kita renungkan bersama ialah, adakah tindakan speaker ini akan membuka jalan kepada lebih banyak kesangsian terhadap parlimen? Kalau institusi tertinggi demokrasi pun sudah dipersoal tentang integriti, bagaimana rakyat mahu percaya kepada sistem yang ada? Adakah ini tanda bahawa kuasa semakin disalahgunakan untuk kepentingan politik ataupun sekadar isu yang kecil sebenarnya yang sengaja dibesar-besarkan oleh pihak pembangkang? Itu yang kita kena fikirkan. Dan yang pasti, image parlimen Malaysia sekali lagi tercalar dengan drama yang sepatutnya tidak berlaku dalam Dewan yang mulia itu. Jadi sahabat-sahabat semua, persoalan terakhir saya untuk Anda, patutkah Speaker Johari disiasat secara terbuka berhubungan dengan isu kamera tersembunyi dan kenyataan seksis ini? Atau adakah ini hanya strategi politik pembangkang untuk menjatuhkan kredibiliti kerajaan? Saya tinggalkan kepada Anda untuk fikirkannya, kerana jawapan ini akan menentukan hala tuju politik negara kita. Adakah kita sedang menuju ke arah demokrasi yang matang atau sebenarnya semakin terperangkap dalam politik kuasa? Itulah kawan-kawan pendedahan panas untuk video kali ini. Kalau Anda rasa isu ini memang mencabar kredibiliti demokrasi negara, jangan lupa untuk tinggalkan komen Anda di ruangan komen di bawah. Adakah speaker patut dikenakan tindakan ataupun tidak? Baiklah kawan-kawan, jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak kupasan kontroversi politik tanah air. Percayalah, selepas ini akan ada lagi drama yang lebih besar dan kita akan bongkar semuanya bersama. Salam sejahtera semua, salam reformasi dan salam perjuangan. Sekian sahaja. Terima kasih semua.